العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Hui, semput tu. Kenyang. Okey, sikit. Habis dah. Wallahu min waraihim muhitun bal huwa Qur'anun majid. Saya tinggi ya. Wallahu min waraihim muhitun bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Wallahu min ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح
Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Alamak. Tertinggi ya. Terciduk. Okey, tu surah Al-Buruj Taranum Bayati Mujawwad lah Lama tak test. Lama tak test, terciduk. Lama tak ngaji gitu Alright, thank you yang join. Selamat datang yang baru join. Ini kita nak cerita kisah dari Quran, tapi dah mengaji, tengok surah pun pendek, ngaji dah habis Okay, last week kita cerita dalam surah Al-Kahfi. So tak baca lah habis sebab dalam Quran ni dia ada chapter-chapter dia. Dia ada ayat-ayat dia yang ada kisah-kisah dia tak ikut kronologi So dalam cerita tu Allah Ta'ala letak je di mana-mana, dan dalam satu surah tu tak semestinya kisah yang sama, dia ada kisah-kisah yang berlainan. Okay, by the way, surah Al-Buruj ni surah yang ke-85 dalam Quran, surah yang ke-85. Ayat dia ada 22 sahaja. Okay, so kisah cerita kita ni bermula daripada ayat yang ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Macam tu lebih kurang. Okey, Allah Ta'ala berfirman, Qutila ashabul ukhdud. Tadi cerita-cerita dia kan, Qutila ashabul ukhdud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencela ataupun mengeji satu golongan, dipanggil golongan ashabul ukhdud. So cerita kita pada malam ni tajuk dia ashabul ukhdud. Okey, siapa ashabul ukhdud ni? Allah Ta'ala keji mereka, celakalah golongan-golongan ashabul ukhdud ni, bermaksud mereka golongan yang menggali parit. Okey, golongan yang menggali parit ni apa dia orang buat? Saya baca cerita dia dalam ayat ni dulu An-nari dzatil waqud, yang mana mereka ni menyalakan api dalam satu parit. Golongan yang menggali parit, dia gali parit, dia nyalakan api dalam tu kan, idhum 'alaiha qu'ud, sedangkan dia dibakar orang-orang, ada orang-orang yang beriman dalam parit tu, dan dia duduk di tepi parit tu memerhatikan saja. Jadi Allah Ta'ala mencela mereka dalam surah ni. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka buat benda tu semua dan sebagai saksi, orang mukmin sebagai saksi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidaklah lakukan benda ni melainkan dendam, rasa dendam kepada siapa? Kepada mereka yang beriman. Ada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, cerita ni itu ayat dia pendek, tapi cerita ni dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab Riyadhus Salihin, ada satu bab sabar. Imam Nawawi letakkan hadis ni dalam bab sabar. Sebab apa? Sebab ni dalam cerita dia ni cerita yang satu kisah yang mungkin kawan-kawan semua dah pernah dengar. Cumanya saya nak ulang saja bagi kita lekat cerita dia. Okey, Imam Nawawi letak dalam kitab Riyadhus Salihin ni dalam bab sabar. Sebab dia adalah satu hadis yang panjang. Sebab cerita dia sangat menguji keimanan. Okey, bermula Nabi kata kepada para sahabat, kana malikun fi man kana qablakum. Ada satu raja di dalam zaman sebelum kamu. Nabi cerita kepada sahabat, satu hari ada satu raja di zaman sebelum kamu. Maksudnya zaman lama lah, sebelum datangnya Nabi Muhammad lagi kan. Jadi ada raja yang sangat zalim, kata Nabi. Nabi bagi tahu raja ni sangat zalim, dan raja ni dia ada seorang tukang sihir kan. Dan hadis sebut wa kana lahu sahir. Dia ada tukang sihir yang dah tua. Okey, yang dah tua, yang dah nak bencin kan. Dah tua dah lah. Jadi tukang sihir ni dah tua. Bila dah tua, dia nak mencari pengganti. Dia cadang tuanku, Patik ni dah tua, nak mampus. Patik dia dah tua, nak mampus dah. Jadi Patik rasa Patik kena cari kita panggil pelapis. Nak cari orang pengganti lah. Dia kata dekat raja tu, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra. Dia kata aku dah tua, maka kau carilah seorang budak ghulaman. Dipanggil ghulaman ni pemuda lah, orang yang muda. Sebab apa orang muda? Sebab orang muda ni generasi muda, generasi yang boleh sambung legasi orang-orang lama. Faham? Sebab tu kita kena ada orang-orang muda. Kan? Tak dah sampai tua, sampai bila-bila orang yang tua tu yang akan uruskan sesuatu perkara. So kena ada pengganti dia. Masa kita akan mati kan? Sekarang ni tak kira tua pun mati dah. Okey, jadi sama juga dalam peristiwa ni, ahli sihir ni dia mencari pengganti. Jadi
diperintahkan oleh raja untuk pembesar-pembesar dia mencari orang-orang di kampung ni buat audition. Buat audition. Bukan audition masuk AF, tapi audition nak menjadi tukang sihir, menjadi perantis anak murid kepada tukang sihir ni lah. Fa ba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka dapatlah seorang budak untuk menjadi pelapis. Jadi seorang budak muda jadi pelapis ni datang, dan dia datang audition lepas. Budak ni memang berbakat lah. Jadi dipendekkan cerita, wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Jadi dipendekkan cerita, anak muda ni pun terpilih untuk menjadi anak murid kepada tukang sihir ni. Dipilih menjadi anak murid tukang sihir ni, anak muda ni dia kena committed lah. Dia buat sign agreement apa semua, kau kena committed. Okey, kontrak dia selama berapa tahun lah sampai kau pandai nanti kau kena ganti tukang sihir ni. So tak boleh nak langgar kontrak. Jadi anak muda ni dia kena commit. Setiap hari dia akan pergi ke istana. Dia pergi mana? Dia pergi istana sebab dia nak pergi belajar lah. Ada kelas marketing, kan, kelas sihir. Kan, biasa kita pergi kelas marketing, ni pergi kelas sihir. Jadi pergi kelas nak belajar sihir. Kan, kalau siapa buka kelas bagi tahu. Jangan buat hal. Kelas sihir tak payah belajar. Jadi dia pergi, dia akan ulang alik daripada rumah dia. Okey, dalam hadis sebut wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Dia kata dalam hadis ni, hadis yang panjang ni, on the way dia nak pergi ke istana untuk belajar sihir, dia setiap hari dia lalu lah. Dia lalu dia akan ulang alik pergi kan. On the way nak pergi tu dia akan lintas satu tempat ataupun kita kata madrasah. Macam tu lah kot. Satu pusat pengajian. Pusat pengajian Islam. Ada seorang rahib, dipanggil pendeta lah, ahli kitab, yang power pasal ahli kitab, tahu pasal agama, mengajar agama. Dia akan jumpa, dia akan lalu tempat tu. Bila dia lalu, faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Dia pun orang muda, macam ramai je kan, macam best je. Dia pun asal pergi tu nak buat story je, tapi dengar-dengar cerita, best pula cerita si rahib tadi. Dia pun duduk. Hadis sebut dia pun pergi dan dia duduk belajar. Dia duduk, dia belajar. Fa'ajabahu, dia rasa kagum, dia rasa teruja kan, rasa excited. Macam tu lah kan. Tapi tak sebutlah hadis tu aku tambah lah. Dia sebab dia kata fa'ajabahu, takjub macam ni lagi kan, mesti dia kata wow, macam tu lah kan. Okey. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilai. Jadi apabila dia nak datang kepada ahli sihir, dia akan singgah dulu, lepas tu baru dia pergi pada ahli sihir. Jadi benda tu akan berulang-ulang lah. Disebabkan dia ada dua kelas kan. Dia ada dua kelas lah. Satu dia ambil kelas Islamik, satu yang kufur punya kan. Dunia akhirat budak ni belajar kan. Mana nak dapat. Jadi dia masuk dua kelas. Bila dia masuk kelas yang pertama ni, dia lambat lah nak pergi kelas sihir tadi. Tunggulah si orang tua tadi. Mana engkau lambat kan? Engkau ni call time tak jaga. Jadi si ahli sihir, tukang sihir marah dia. Call time tak jaga, macam mana nak berjaya kan? Jadi bila dia tak jaga call time, menyebabkan dia dipukul. Dia dipukul oleh ahli sihir. Fa idza atas sahir darabahu. Ahli sihir tu pukul dia kan, sebab dia tak ikut timing lah, tak jaga call time. Fashaka dzalika ila rahib. Dia pun bila dah kena pukul macam tu, esok tu dia nak pergi lagi ke ke kelas marketing sihir tadi kan. Dia akan singgah tempat rahib, dia mengadu. Fashaka dzalika ila rahib. Dia pun mengadu dekat rahib. Dah tak ingat rahib dia tu, ustaz, saya ni sebenarnya ada kelas kelas sihir. Kau belajar sihir kan? Tak adalah, saya dah ada kontrak, mana nak boleh langgar. Belajarlah dulu kan, tengok mana betul. Jadi dia belajar, dia kata, dia cerita kat rahib ni, jadi bila saya lambat, saya masuk kelas tuan, saya pergi sana lambat, saya kena pukul. Jadi rahib ni dia tak nak bagi benda ni jadi macam disebabkan dia kena bunuh kan. Jadi idza khasyita sahir. Jadi rahib kata kat dia, kalau kau takut kepada sahir tadi, tukang sihir, as-sahir ni fa'il, dia tukang sihir tadilah. Kau kata dekat dia habasani ahli, bagi tahu kat orang tua sihir tu,
ahli keluarga aku tahan aku. Aku tak boleh pergi sebab ahli keluarga aku ni yalah mak suruh beli barang, tengok list barang. Dia suruh buat helah sikit lah. Dia suruh cuci kereta, dia suruh sidai kain. Mak ni pun dia nak keluar semua dia order kan. Jadi disebabkan tu aku jadi lambat. Kan. Kalau kau balik rumah kau jadi lambat pula, kau cakap lah dekat keluarga kau. Kau jangan cakap aku. Rahib tadi pun pandai juga. Dia tak nak lah bagi dia kan tu kan. Sebab nanti jadi benda tu jadi masalah. Dia nak belajar tak habis lagi. Jadi Rahib bagi satu helah kat dia. Kau cakap lah kepada ahli keluarga kau, habasani sahir. Yang tahan aku bagi lambat ni tukang sihir. Dia bagi assignment. Mak. Dia bagi assignment. Bila dia bagi assignment lambat lah. Kena test sihir tu. Berkesan ke tak berkesan. Buat dekat tikus jadi tak kucing. Macam tu lah kan. Lebih kurang. Jadi bila dia buat macam tu. Fabainama huwa alayya dhalika. Dia pun buat macam tu lah. Dia buat helah yang sama. Dan berlalu dah dia belajar dah. Sampailah satu ketika. Tak disebutlah hadis ni berapa lama dia buat benda tu kan. Dia pergi belajar sampai dia tera. Dia dah tera dua-dua. Ilmu yang Islam ni pun, ilmu yang rahib ni pun dia pandai. Ilmu yang sihir pun dia tera. Macam. Kan? Ini betul-betul power. Dunia akhirat. Jadi, dalam hadis cerita, إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ. Dia on the way nak pergi satu hari, dia terjumpa ataupun terserempak dengan seekor binatang. Dalam hadis sebut ala dabbatin azimatin. Dia sebut binatang besar je. Dalam hadis cerita binatang besar. Wallahu a'lam binatang apa. Ada disebut dalam riwayat katanya singa, ada kata binatang yang ni lah. Binatang yang menyerang manusia lah orang kampung kan. Kalau kucing buat apa dia nak cerita dalam ni? Kucing je, bukannya nak kacau orang kan. Mesti binatang tu bahaya. Takkan kalau nak cerita binatang besar dalam ni dia cerita apa? Cicak, tak ada. Lipas tu korangnya geli. Kan? Mula-mula lipas bila terbang dia dah jadi khinzir. Itu cerita dia. Itu pun bahaya juga. Tapi yang ni binatang yang betul-betul bahaya. Bila binatang ni bahaya dan kacau manusia, qad habasatin nas. Dia kacau manusia. Qal, budak ni berkata, okey cantik. Al-yawma a'lamu sahir afdal am rahib afdal. Dia kata hari ni aku nak test sama ada ilmu rahib ni yang betul kan, yang lebih baik ataupun ilmu sihir ni yang lebih baik. Dia try dua-dua. Okey? Dia try dua-dua. Fa akhadha hajaran. Dalam hadis dia ambil fa akhadha hajaran. Budak ni ambil batu. Faqala, dia pun baca doa. Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika. Ya Allah, kalaulah apa yang rahib ni ajar aku ni lebih engkau cintai. Budak ni beriman dah lah. Kan dia dah beriman lah sebab dia duduk dengan rahib, dia mesti kena beriman. Dia doa, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika. Ya Allah, kalaulah perkara yang rahib ni lagi engkau suka, lagi afdal ataupun lagi yang kau redha, maka dia kata apa? Lebih kau suka min amri sahir daripada ahli sihir ni punya kerja. Kan? Faqtul hadhihi dabba hatta yamdiyan nas. Maka engkau bunuhlah binatang celaka ni. Kan? Yang kacau manusia ni sehingga manusia boleh bebas, manusia terselamat. Budak ni baca doa tu, dia pun faromaha faqatalaha wa madan nas. Mati. Bukan cicak, tapi matilah binatang tadi tu yang kacau manusia. Mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mati, fa'atar rahib fa akhbarah. Dia pun pergilah jumpa dengan rahib tadi. Dia pergi jumpa rahib tadi, dia kata tadi ni saya guna ilmu rahib. Faqala lahu rahib. Rahib berkata, "Ai bunayya, antal yawm afdalu minni." Wahai budak, engkau ini lagi terror daripada aku. Engkau ini lagi afdal daripada aku. Aku dah turunkan segala ilmu persilatan kepada engkau. Maka gunakanlah ke jalan yang benar. Macam itulah cerita dia. Dia turunkan ilmu pada budak ni. Dia kata, kau lebih hebat. Qad balagha min amrika ma ara. Aku rasa engkau ni bukan saja ada ilmu yang macam ni je, kau akan dapat segala kelebihan. Budak ni, dia bukan power tu je. Budak ni dia boleh berubat orang. Dia boleh sembuhkan penyakit-penyakit orang dengan izin Allah. Mustajab doa dia. Power. Kan? Kalau nak tahu mana dia, minta nombor. Nanti nak berubat, dia pergi cari. Kan? InsyaAllah. Wa innaka satubla. Dan dia kata, engkau satu hari engkau akan diuji. Engkau pasti akan dites. Allah Ta'ala akan uji kau. Ni kata-kata dia ni lebih kurang kata-kata pakcik Spiderman. Kan? Lebih banyak power, kamu responsibility. Lebih banyak lagi tanggungjawab yang datang.
with great power kan. Ingat kan Uncle Ben kata itu cerita dia. Betul lah tu. Dia lagi banyak dia punya kuasa. Engkau wa innaka satubla. Engkau akan diuji. Engkau pasti akan dites. Kalau kau ditangkap, fa ini betalaita. Fala tadulla alayya. Kau jangan cakap aku yang ajar kau. Ini rahib kata dia. Kau janganlah bagi kata apa ni, janganlah bagi tahu aku punya account. Janganlah bagi tahu ni IG aku. Kan ni follow Haji Rahib ni. Memang kena lah. Memang kena report lah. So jangan hidden. Aku nak relax-relax je. Jadi bila dia cakap macam tu, jadi pemuda tadi pun setujulah kan. Pemuda tu setuju. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Budak ni boleh sembuhkan penyakit sopak, penyakit apa ni kusta, penyakit macam-macam lah kan. Di dalam hadis sebut min sa'iril adawa. Dia boleh sembuhkan macam-macam penyakit. Power budak ni. Okey. Jadi budak ni bila dia sembuhkan penyakit sesatu kampung ni, dia jadi famous. Kan? Yalah, netizen masa tu bila ada benda-benda pelik macam ni kan. Ada budak-budak yang power macam ni mestilah viral kan. Dia viralkan budak ni punya account. Jadi viral lah budak tadi ni. Tapi viral yang baik lah. Bukan viral yang tak baik. Viral yang baik. Jadi bila budak ni dah viral, Waalaikumsalam, lambat masuk tak apa, baru start. Baru start nak habis lah. Tak apa. Tak habis lagi, baru tengah jalan. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya. Apa ni, bila budak ni famous, nama dia ni sampai kepada istana. Kebetulan ada seorang menteri raja ni kena mata dia buta kan. Elok je semalam tiba-tiba buta. Dah nak sakit kan, nak buat macam mana. Jadi budak ni pun dicarilah oleh menteri tadi. Orang ni lah, orang raja lah, orang kanan raja kan. Dia carilah budak tadi. Dia kata boleh berubat. Jadi dia cari budak tadi, dia bawa segala bentuk reward lah, hadiah. Fa'atahu bi hadaya kathirah. Dia bawa hadiah yang sangat banyak. Kan, bawa hadiah, bagi duit, bawa kereta, bawa rumah, apa semualah, bawa segala hadiah. Okey. Jadi dia kata dia bagi apa, aku bagi kau semua budak. Yang penting kau boleh berubat aku. Kau sembuhkan mata aku. Kan? Budak ni cakap, inni la ashfi ahadan. Aku ni tak boleh sembuhkan seorang pun. Aku tak boleh menyembuhkan sesiapa pun. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Yang sembuhkan Tuhan aku. Kan? Tuhan aku, dia akan menyembuhkan. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fashafaka. Dia kata kalau engkau beriman dengan Allah, aku akan doa kepada Allah untuk sembuhkan kau. Gitu. Kan? Kau nak beriman, kau nak aku berubat boleh dengan satu syarat. Dengan satu syarat, kau mesti beriman pada Allah dulu. Aku akan doakan dan dia akan sembuhkan kau. Setuju? Gitu. Maka berimanlah si Mamat tadi. Jalis menteri tadilah. Dia pun beriman. Dia nak berubat kan. Terdesak. Dia beriman lah. Tapi dia beriman tu dengan iman yang betul lah. Sebab nanti dalam hadis sebut dia memang mati dalam iman. Jadi dia beriman. Maka Allah Ta'ala fasyafahullah Ta'ala. Dia beriman dan Allah Ta'ala sembuhkan dia. Sembuh immediately. Bila dia sembuh dengan keberkatan doa budak tadi dan juga dengan izin Allah, dia pun balik istana. Jumpa dengan raja. Raja kata, semalam buta, hari ni macam mana dia cedik? Ni mesti kau berubat dengan budak sihir ni kan. Dia tu kan power. Aku dengar dia dah graduate dah daripada Universiti Persihiran dia tu. Jadi dia dah graduate, mesti dah dia power. Kan, betul tak? Siapa yang ubat kau ni mesti budak tu kan. Jadi dia kata bukan. Yang ubat aku ni, yang menyembuhkan aku ni, dia kata Rabbi, Tuhan aku. Dia kata macam tu dekat raja. Raja terkejut. Tuhan kau? Kurang ajar betul. Aku ni Tuhan, kau tahu tak? Dia kata, aku ni Tuhan. Walaka Rabbi, walaka Rabbun ghairi. Ada Tuhan lagi selain aku? Dia tanya kepada menteri tadi. Menteri jawab apa? Selamba dia jawab, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan aku adalah Tuhan engkau. Namanya Allah Azza wa Jalla. Dia bagi tahu. Okey? Disebabkan dia bagi tahu macam tu, confident kan? Oh, Tuhan kau Allah. Okey? Tangkap dia. Maka raja tadi pun perintahkan untuk ditangkaplah Jalis tadi. Bila ditangkap,
ditangkap dan diazab, torture soal siasat. Siapa yang berubat engkau, terkeluarlah nama budak tadi. Budak yang berubat aku, apa yang bagi aku jadi macam ni adalah budak tadi. Budak yang kita bela ni lah, ahli sihir kan. Ahli sihir ambil sebagai anak murid, tapi budak ni beriman kepada Allah. Jadi budak tadi pun dicari, didatang faji'a bil ghulam, maka dicari budak tadi dan ditangkap juga. Budak-budak tadi dengan rahib-rahib tadi pun nama dipetik. Rahib nak selamat diri tadi kan, dengan rahib-rahib sekali. Pun kau ada sekali kan. Tiga kena tangkap, settle. Faham? Jadi bila kena tangkap tu, tiga-tiganya ditorture. Rahib tadi dan juga menteri tadi ditorture. Balik ke agama asal, murtad balik ke agama asal. Balik ke agama asal. Raja tadi kata, mana ada Tuhan selain aku ni Tuhan. Ditorture tapi tak nak. Last sekali dalam hadis sebut apa tau? Dalam hadis cerita, fada'a bil minshar fawudi'al minsharu fi mifraq ra'si. Digaji daripada kepala ni sampai ke bawah, settle. Dengan rahib tu kena gaji, dengan menteri tadi tu kena gaji, daripada atas sampai ke bawah. Buat goreng tepung, settle. Tinggal siapa? Tinggallah budak tadi. Dikoyaklah kedua-duanya dan matilah mereka dalam mati syahid kan. Tinggallah budak tadi. Raja kata, sekarang tinggal kau seorang. Irji' an dinika fa'aba. Raja kata, balik kepada agama kau, balik ke agama asal kau, balik, murtad. Jangan ikut ajaran sesat ni lah bagi dia kan. Aku ni Tuhan. Budak tadi tak nak. Fa'aba tu maksudnya enggan. Fa'aba. Bila di-torture, fa'aba. Jadi raja ni kata, budak ni kita sayang dia. Macam budak ni ada potensial lah sebab untuk menjadi pewaris ilmu persihiran, pewaris sihir dekat istana ni. Jadi budak ni ada masa depan. Jadi kita tak boleh bunuh dia, kita torture dia. Raja kata, tentera bawa budak ni nak ke atas bukit. Bawa dia ke atas bukit dan ugut dia. Kalau dia tak nak balik ke agama asal ni, maka campak dia ke dalam gaung kan. Naik ke atas bukit tinggi, tentera bawa ramai, tangkap budak tadi sampai ke atas. Budak tadi ni ditorture tapi tak nak balik ke agama asal, tak koyak, relax je kan. Dan budak tadi dia ada doa, dia ada Tuhan, dia ada Allah. Budak tadi menggunakan kuasa doa dia. Dia pun doa. Apa doa budak tadi? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Budak ni doa terus kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lebih kurang maksud dia, ya Allah, ikut engkau lah nak buat apa kat dia orang ni, buatlah. Macam tu. Ya Allah, ikut suka engkau lah, ya Allah, nak buat apa pun kat dia orang ni. Allahumma kfinihim, cukuplah engkau, cukuplah mereka ni, aku serahkan kepada engkau apa atas apa yang kau nak. Macam tu lebih kurang. Bila dia doa saja, budak tadi doa saja, doa tadi, tiba-tiba bergegarlah gunung dan jatuh habis semua tu dalam gaung. Tinggal budak tadi seorang. Selamat dia. Dia pun balik jumpa raja. Gede. Jumpa raja. Raja tadi terkejut. Hai, macam mana kau boleh balik? Mana tentera aku? Kan? Mana tentera aku? Macam mana kau boleh balik? Ada lah. Budak tu kata kan. Dia orang semua dah mati tuanku. Patik Allah Ta'ala selamatkan. Oh, main kasar. Kau main sihir. Raja kata, tak apa. Tentera. Plan B. Bawa budak ni, kalau kat atas gunung dia tak boleh mati, bawa dia pergi tengah laut. Mungkin dia ni takut gayat. Dia ni fobia laut. Bawa dia pergi tengah laut. Maka dibawalah budak tadi ke atas kapal dan raja tu kata, fa in raja'a an dinhi wa illa faqdhifuhu. Kalau dia nak balik ke agama asal dia, selamatkan dia. Tapi kalau dia tak nak, maka tenggelamkan dia, lemaskan dia. Kan, bagi dia lemas, ikat batu, bagi kejam, bagi lemas dalam laut, mati tuan-tuan. Nak bagi mati dalam laut ni seksa. Lemas kan. Tapi budak ni relax. Dia ada doa dia ada senjata dia. Dia pun doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ni sangat bagus untuk kalau kita yang terdesak, ada musuh yang jahat. Boleh kita baca. Sebab dalam kitab Hisnul Muslim ada dimuatkan doa ini, antara doa untuk berdepan dengan musuh. Tapi jangan sebarang baca kan. Musuh kau apa? Musuh kau geram kat orang apa? Yalah, tak bayar hutang je. Betul, kau jangan macam tu kan. Itu tak boleh.
InsyaAllah tak mustajab pun. So kita doa yang betul. Kalau betul-betul teranaya, kita baca Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ikutlah engkau apa yang kau nak buat kepada mereka tadi. Allah Ta'ala makbulkan lagi doa dia. Dan tiba-tiba bergegarlah bergoncanglah kapal datang ribut taufan, terbalik kapal karam. Ataupun dia orang tu jatuh dalam laut, mati semua, tinggal budak tu, dia pun balik. Kan, kalau kapal karam dia nak balik macam mana kan? Kan, jadi dia balik dengan kapal tadi. Jadi dia balik jumpa raja, gedik. Kurang ajar, raja kata, tak mati juga budak ni. Kan, tak mati juga budak ni. Macam mana nak bunuh ni? Tuanku, budak dia kata tuanku nak bunuh Patik kan? Kalau tuanku nak bunuh Patik, tuanku kena ikut cara Patik. Raja kata, tak apalah, kalau cara kau pun cara engkau lah, yang penting matilah engkau. Apa dia cara dia? Kalau tuanku nak bunuh Patik, tuanku kena dengar cakap Patik betul-betul. Ya, aku dengar. Apa benda? Kan? Cara dia, tuanku kena ikat Patik dekat tiang, ataupun dikata disalib lah kan, diikat dekat tiang. Ikat dekat tiang dan tuanku kena panggil semua orang kampung datang. Tuanku kena panggil semua orang kampung. Tak ada masalah tuanku tu cakap. Tapi bukan tu je, tuanku kena buat live. Buat live di IG, di Facebook, di YouTube. Boleh, semua TV buat. Maksudnya panggil orang kampung lah Panggil orang kampung semua terlibat, disaksikan oleh manusia yang sangat ramai. Jadi dia pun perintahkan, dia pun bagi arahan kat tuanku tu. Tuanku kata, okey, lagi. Lepas tu, lepas dah buat live, apa semua dah datang, tuanku kena pakai satu anak panah ni. Anak panah ni saya bagilah. Okey, ambil daripada aku punya anak panah. Dan tuanku kena baca satu doa. Takat doa aku boleh baca lah jampi dia. Apa dia? Dia kata, nak bunuh Patik, tuanku kena kata apa? Bismillahi Rabbil Ghulam. Tuanku kena baca dengan nama Tuhan pemuda ini. Ataupun dengan nama Tuhan pemuda lah. Bismillahi Rabbil Ghulam. Okey. Esok tuanku buat poster. Dia buat siaran langsung. Panggil semua orang datang. Okey. Dia panggil semua orang datang. Kata kita ada pembunuhan. Kita ada pembunuhan pembelot raja lah kan. Ada pembunuhan pembelot istana. Jadi datanglah ramai-ramai jam 8.30 pagi. Sarapan tak disediakan. Sarapan sendiri. Jadi datang ramai-ramai dan duduk tengok show lah. Dipanggil ramai-ramai, satu kampung semua datang. Datang semua orang, nenek datang, atuk datang, anak datang, cucu datang, semua datang sebab nak saksikan pembunuhan engkau kat raja kan. Ini balasan kau. Jadi orang kampung tadi yang tak beriman pun datanglah. Hatilah engkau budak kan. Engkau tu lah orang dah nasihat engkau, tapi kau degil. Sekarang dia tuang semua buat story kan, hashtag padan muka kan, semua buat story, semua akan berceritalah ke anak cucu mereka lah maksudnya. Jadi bila macam tu, syarat yang ketiga tadi apa? Ambil anak panah dan dibacakan doa. Maka sampailah waktu ketika nak dibunuh yang budak tadi, raja tadi sendiri yang buat. Dia ambil anak panah, sahman tadi kan. Anak panah tadi dia baca Bismillahi Rabbil Ghulam. Thumma ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudrihi fawada'a yadahu fi sudri famata. Jadi dipanah anak panah tadi dengan bacaan doa tadi. Bacaan doa raja tadilah, dengan nama Tuhan pemuda tadi ditembak anak panah tadi, kena, ada sebut dekat kepala lah kan? Mati. Budak tadi pun matilah dan habislah, tamatlah riwayat budak tadi. Raja tadi kata, padan muka engkau. Hebat sangat ilmu engkau kan. Sekarang ni kau mati. Bodoh juga raja tu kan. Dia pergi ikut pula arahan budak tadi kan. Tak apalah, raja tadi seronok. Hai orang kampung, kau tengok. Wahai orang kampung, tengok. Kalau dah haka dengan aku, ini balasan dia. Kan? Sekarang ni siapa Tuhan? Aku ke ada Tuhan lain? Tiba-tiba dia cakap macam tu. Semua orang kampung kata, faqalan nas amanna bi rabbil ghulam. Semua orang kampung cakap, kami beriman dengan Tuhan pemuda tadi. Kan? Sebab apa orang kampung cakap macam tu? Sebab orang kampung tengok raja tu baca apa? Bismillahi Rabbil Ghulam. Semua segala cara yang dia nak bunuh tadi, semua dah viral. Raja tak dapat bunuh budak tadi dengan atas gunung. Tak boleh jatuh. Raja tu bawa ke tengah laut tak mati. Viral. Kan? Jadi bila raja tu nak bunuh menggunakan nama Tuhan pemuda ini, barulah dapat izin dibunuh.
Maksudnya ada Tuhan yang lagi power lah daripada dia. Maka berimanlah seluruh kampung. Fa amanna bi rabbil ghulam. Jadi raja tadi panik, nah habis semua beriman, macam mana nak buat ni? Kan? Raja tadi tanya nasihat menteri, semua tak boleh pakai, semua dah beriman. Raja tadi ada lagi lah yang tak beriman. Dia pun diarahkan, dia kata korang ajar semua orang kampung ni, aku buat live habis duit dengan sarapan semua tak ada tadi, tak apalah. Tapi aku buat live apa semua ni, kau datang tiba-tiba semua tak nak beriman. Semua beriman dengan Tuhan pemuda tadi. Apa hal? Jadi bila macam tu, dia perintahkan kepada orang-orang kuat dia, tentera, wahai tentera, koreklah lubang besar-besar. Inilah parit tadi. Koreklah parit, kan? Dipanggil al-ukhdud. Digali parit luas-luas dan dinyalakan api. Kurang ajarnya raja ni. Dia perintahkan untuk menggali parit yang besar-besar dan dinyalakan api, disebabkan dia begitu marah. Fa amara bil ukhdud bi afwahu as-sik faquddat wa udrima fiha an-niran. Dinyalakan api yang sangat besar tadi kan, an-nari dzatil waqud dalam ayat tadi kan, dinyalakan api. Bila dinyalakan api yang sangat besar dan diugut kepada semua orang, siapa yang nak selamat, murtad, ataupun siapa yang nak selamat kembali kepada agama asal, mengaku aku Tuhan balik. Nampak? Jadi bila diugut macam tadi, orang kampung ikut tak? Ada yang kental iman dia, semua tak goyah sebab dia dah saksikan tadi. Raja tadi tak dibunuh, dia hanya boleh bunuh dengan nama Tuhan pemuda tadi. Lalu seorang demi seorang pun diazab dan disiksa. Seorang demi seorang dimasukkan. Tak nak beriman, tak nak kembali, tak nak murtad, semua dicampaklah api. Di an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dalam Quran sebut kan, dicampak seorang demi seorang masuk dalam api dan dia hanya diperhatikan saja. Kurang ajarnya dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata celaka kutila ashabul ukhdud kan. Kerana diseksa dengan seksaan yang sangat, diazab yang sangat dahsyat lah. Dia orang boleh torture orang macam tu. Dihumban seorang demi seorang dalam api sampai habis orang kampung. Tak ada orang kampung sebab dah beriman. Semua orang kampung dicampaklah api. Seorang ambil apa ni, scan scan masuk. Semua dah didaftarkan dan dimasukkan ke dalam api padan muka korang, dia kata. Tak nak beriman, aku Tuhan, sekarang ni aku matikan kau. Sampailah di akhir hadis ni sebut sampailah ketika mana seorang mak, ada seorang ibu, sampailah di hujung kan. Ketika mana seorang ibu ni dia datang, fafa'al hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Ada seorang perempuan bersama dengan baby, ada bayi dia. Okay? Ada baby dia datang dan baby mak tadi ni menjadi takut. Kan? Mak ni menjadi takut dan risau. Takut anak dia ni macam mana ni? Ya Allah, kan? Anak aku ni baby nak masuk dalam api. Macam mana nak buat ni? Kan? Mak dia dah jadi risau dan mak dia hampir nak buat helah untuk kembali kepada agama asal, inilah beriman dengan raja tu balik. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagi budak tadi boleh cakap. Tiba-tiba bayi tadi cakap. Faqala lahal ghulam. Budak tadi kata apa? Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Atau kama qala. Subhanallah. Budak tadi kata apa? Wahai ibu, bersabarlah. Wahai ibu, relax. Wahai ibu, tenang saja. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Mak tadi dengar ayat anak tadi, baby dia tu cakap, boleh cakap pula engkau. Budak tadi cakap mukjizat. Allah Ta'ala bagi kepada bayi tadi satu kelebihan, bercakap menjadi bukti bahawa ada Tuhan yang menuturkan dia. Budak tadi cakap, mak tadi kan, baby tadi terkejun. Menjadi satu bukti bahawa menjadi satu semangat ataupun sumber kekuatan umat akhir zaman yang goyah imannya supaya kita terus kekal dalam iman. Maka syahidlah semua ahli-ahli kampung tadi disebabkan zalimnya raja tadi. Allah Ta'ala bersumpah dengan kecelakaan kepada golongan ashabul ukhdud. Sadaqallahul azim. Hadis rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Panjang hadis dia. Boleh baca nanti, boleh cari. Habis dah cerita dia. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Betul. Itu kata-kata siapa tadi cakap tadi? Bayi tadi. Dia ada beberapa bayi yang boleh bercakap. Antaranya Nabi Isa alaihissalam bercakap bercakap dia fil mahdi sabiyya. Dia bercakap dengan dalam buayan tu dah boleh bercakap dah. Anak Nabi
anak Sayyidatina Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Kan dia boleh bercakap sebab nak menjaga mak dia lah. Lepas tu antaranya baby tadi lah. Dan ada kisah-kisah lain lagi. Okey, faham? Habis. Sadaqallahul azim. Itulah cerita dia. Cukup 40 minit. Habislah cerita, tak ada panjang-panjang. Faham ke tak faham? Boleh Alright. So kalau rasa manfaat, boleh share-sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa nanti belajarlah sikit-sikit sebanyak Quran ni. Dapat kita belajar dan kita faham. So kita baca Quran pun best. Tapi begitulah, Quran ni dia tak ditafsirkan semua dalam satu surah tu. Tafsirannya sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Sebab Quran kalau dia nak cerita semua, dia panjang tebal. So dia Quran dia akan bagi yang simple, tapi dia punya explanation dia, elaborate dia adalah Nabi. Itu peranan Nabi datang. Sebab tu kita kena ambil Quran dengan hadis. Tak boleh Quran saja. Kalau tak, macam mana kita nak tahu waktu semayang? Macam mana nak tahu ambil wuduk macam mana? Sebab dalam Quran dia tak cerita waktu semayang, dia cerita semayang je. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat tu ada waktu dia. Kalau wuduk, ada cerita juga wuduk kan. Kalau zakat, dia tak cerita macam mana zakat. Kalau cara nak semayang, semua cara Nabi SAW. Sebab tu ada hadis-hadis kita kena ambil. Sebab ada golongan yang dia nak ambil Quran saja. Dia kata Quran dah cukup. Habis kau macam mana kau tahu apa ni cara-cara hukum fiqah tu? Semuanya daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okey, boleh faham ke tak faham? Komen sikit. Faham, terima kasih Adenin. Sama-sama insya-Allah. Saya share saja مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك مستنيك تخيل لو امانينا نوعدها تلاقينا وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك أخيرا بقطف أثماري وأعيش جنة أفكاري وأوصل بعد إصراري ولا ضيعت أمل فيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي Okay, faham? Alhamdulillah, bagus. Bijak korang makan kismis ke apa? Dengan kotak-kotak sekali. Pandai. InsyaAllah okay, nanti itu antara kisah-kisah Quran yang yang boleh kita belajar lah. Ashabul Ukhdud, jangan lupa So nanti kita akan share lagi next kisah, next story, InsyaAllah di waktu yang lain. Okay guys, jangan lupa follow IG saya. Follow lah, macam mana korang boleh tengok kan. Saya follow. Lepas tu IG Olive House. Siapa nak cari-cari makanan-makanan kesihatan yang secara natural ni, okey, madu ke, apa tu, saudak ke, minyak Olive House, minyak minyak zaitun, sangat bagus, boleh amal insya-Allah. Okey, nanti beli ke IG Olive House, klik dekat bio insya-Allah. Okey, saya nyanyi satu lagu sebagai ending. Lagu apa nak nyanyi nasyid-nasyid lah. Lagu ni lama tak lagu ni. Kita try okey tak sound dia? Mari. Dengar tak? Komen sikit. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku
insan biasa. Lagu lama Ujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan. Diantau sama-sama kita ingat sangat ni. Selagi upaya turuti ajarannya, apa tergaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana pribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. InsyaAllah jumpa Rasulullah. Amin. Ya Rasul, syafaatkan aku. Ya Rasulullah, ku rindu padamu. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Okay, one more time. Selagi upaya turuti ajarannya, apa tergaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana pribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Habis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, sorry lah menyumbangkan suara. Okey, itulah kekasih Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So cerita-cerita ni semua disampaikan oleh Nabi. Sebab tu kita kena terima kasih kalau Nabi dan para sahabat tak korban, tak adalah kita dapat agama ni kan. So insya-Allah. Okay guys, thank you very much yang join. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. So hopefully ada manfaatnya. Dan kita jangan lupa banyak-banyakkan doa dan jaga diri semua. Esok kita jumpa di geng ngaji ke. Esok insyaAllah ada lagi satu hari, hari Jumaat. So next week ada tak tahu lagi jadual hari apa. Tapi Rabu, Khamis, Jumaat tu confirm insyaAllah. Okay semua yang sudi bersama, so take care, selamat malam. Terima kasih kepada semua yang join. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anda semua. Okay guys, thank you. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih pada Olive House yang bawakan live ini. InsyaAllah nanti ada rezeki kita sharing-sharing lagi. Okay guys, Assalamualaikum. Take care, good night. Bye-bye.